beri kesan psikologi. Tuan-tuan tak pernah kena, tuan-tuan tak tahu. Bukan sebab masalah sakit tu. Proses itu pun sudah mendatangkan kesan psikologi pada kita. Bayangkanlah, kerja kita 2 minggu jadi tertangguh disebabkan COVID-19 ini. Bukan kita kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma adfa'na al-waba' wal ghala' wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an saril biladil muslimina 'amatan ya rabbal 'alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu. Jadikan kami sabar dalam menerima ujian darimu dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, dengan izin dan ketentuannya, sekali lagi dapat kita dipertemukan menerusi tazkirah mingguan ataupun kuliah mingguan kita di Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang. Pada malam ini, kita akan membincangkan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu tentang hal kemurungan. Bagaimana kita nak mengubati kemurungan ini selain daripada kita menggunakan kaedah-kaedah yang telah kita jalani berdasarkan kaedah moden. Saya ingin mulakan pembicaraan pada malam ini dengan satu kisah yang moga-moga bermanfaat. Ada satu kisah yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu satu ketika ada seorang bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Tuan, apakah makhluk paling gagah sekali di dunia ini?" Maka Sayyidina Ali menjawab, makhluk yang paling gagah adalah gunung. Kenapa gunung paling gagah? Kerana tak ramai orang boleh menakluki gunung. Gunung paling tinggi misalnya Gunung Everest, berapa orang sangat kita di Malaysia ini yang pernah menawan Gunung Everest. Hatta Gunung Kinabalu pun tak ramai orang pernah naik ke Gunung Kinabalu, walaupun kerap pergi ke kota Kinabalu, pernah sampai ke Kundasang. Ataupun gunung-gunung yang terdiri daripada gunung favourite ataupun menjadi lokasi wajib lah bagi rakan-rakan kita yang minat kepada jungle trekking ataupun hiking ini, dipanggil G7. Gunung, ada 7 gunung yang merentasi banjaran Titiwangsa yang lebih daripada 2,000 meter, 7,000 kaki ke atas. Ini pun tak ramai orang yang pernah sampai. Artinya gunung ni makhluk gagah. Tak ramai orang boleh menakluki gunung. Orang tanya lagi kepada Sayyidina Ali, apa lagi yang lebih gagah daripada gunung? Kata Sayyidina Ali, yang lebih gagah daripada gunung adalah besi. Kenapa besi lebih gagah daripada gunung? Sebab besi boleh sodok gunung. Bulldozer lah maksudnya. Kenderaan jentera-jentera berat ini, benda ni boleh sodok gunung rata semua. Sebagaimana kita saksikan di Mekah Al-Mukarramah misalnya, dulu sekeliling tu semua bukit, gunung, Jabal Omar, Jabal Qobis dan bagai-bagai. Tapi sekarang dah tak ada, dah jadi hotel-hotel yang besar-besar sekarang ini. Jadi besi kuat, kata Sayyidina Ali, dia boleh meruntuhkan gunung walaupun gunung tu gagah. Orang ni tanya lagi, ada tak yang lebih gagah daripada besi? Kata dia ada. Apakah dia? Api. Segagah-gagah besi boleh dicairkan oleh api. Kalau misalnya kita guna oxy-fuel welding ataupun oxy-acetylene welding, kita boleh potong besi, kita boleh cantumkan besi. Sebab
kepanasan api ataupun flame oksigen untuk acetylene ini, dia boleh mencecah 3,500 darjah Celsius. Dan kebiasaannya besi, dia boleh cair pada paras suhu 1,500 darjah Celsius. Jadi orang tanya lagi kepada Sayyidina Ali, adakah yang lebih gagah lagi daripada api? Kata Sayyidina Ali, ada. Yang lebih gagah daripada api adalah air. Kenapa air gagah? Kerana air boleh memadamkan api. Ya, kita tak dapat nafikan bahawa air juga gagah. Kita tengok kejadian tragedi misalnya di Gunung Jerai, di Kedah dan beberapa tempat yang lain. Bila berlaku fenomena kepala air turun daripada tempat tinggi, kita menengok kemusnahan yang dibawa oleh air itu sangat mengerikan. Ataupun peristiwa tsunami misalnya. Air saja tapi boleh meluluh lantakkan berapa banyak bangunan-bangunan besar. Air ni jangan pandang ringan pada bencana yang berpunca daripada air. Sebab itu kajian di Amerika Syarikat, bencana alam, dipanggil bencana alam lah, yang paling membunuh manusia adalah banjir. Berbanding dengan mana-mana bencana alam yang lain. Di Amerika saja 100 orang mati setahun kerana banjir. Berbanding dengan mana-mana bencana alam yang lain. Sebab itu kita lihat dalam paparan di berita beberapa minggu yang lepas, tragedi yang berlaku di Sabah. Dua orang naik kereta merentasi satu kawasan jambatan yang sedang ada air. Tapi akhirnya kereta mereka jatuh dalam sungai, hanyut dan dua-duanya ditemui terkorban. Jadi air ni jangan sangka dia tidak berbahaya. Sebab itu kajian menunjukkan kereta sedan, kereta biasa, dia hanya memerlukan lebih kurang dalam 12 inci air saja untuk menyebabkan kereta itu terapung dan boleh menghanyutkan kereta kita. 12 inci ni lebih kurang bawah sikit daripada lutut saja airnya. Boleh menghanyutkan kereta. Hatta kalau kita bawa 4x4 sekalipun, untuk kenderaan besar, Monster kita, lebih kurang dalam 18 ke 24 inci air saja, Monster kesayangan kita tu dah boleh terapung dan dihanyutkan. 24 inci ni makna sampai ke peha seorang lelaki dewasa saja airnya. Iaitu air gagah, kata Sayyidina Ali. Orang ni tanya lagi, ada tak yang lebih gagah daripada air? Kata Sayyidina Ali, ada awan. Awan yang membawa air tu gagah. Sebab itu setiap saat 16 juta tan air diuapkan daripada bumi. Dan dalam setahun 513 juta tan air ni dikitarkan kembali untuk diturunkan sebagai hujan. Power awan ni gagah, kata Sayyidina Ali. Sebab itu kalau kita naik kapal terbang, yang kapal terbang kita biasa bergegar, turbulence dan bagai-bagai lagi tu kerana langgar awan. Kebanyakannya kerana langgar awan. Jadi awan nampak saja lembut, tetapi wah, itu gagah betul. Ni kata Sayyidina Ali lah. Jadi orang tanya lagi kepada Sayyidina Ali, ada tak yang lebih gagah daripada awan? Kata Ali, ada. Apakah dia? Angin yang menolak awan itu. Panjanglah perbualan antara Sayyidina Ali dan laki-laki ini. Dia tanya apa lagi yang lebih gagah daripada angin itu? Kata Sayyidina Ali, matahari. Apa yang lebih gagah daripada matahari? Kata Sayyidina Ali, manusia. Apa yang lebih gagah daripada manusia? Ini sampai kepada pertanyaan, apa yang lebih gagah daripada manusia itu sendiri? Maka kata Sayyidina Ali, yang lebih gagah daripada manusia adalah sifat ataupun tabiat mengantuk. Mengantuk ini, dia lebih gagah daripada mana-mana manusia. Kerana manusia sehebat mana pun, sekali dia mengantuk, hilang kegagahan dia. Orang muda, kita tahu orang muda ni aktif daripada orang yang dah berumur. Mereka ni cergas, boleh melompat, lututnya masih kuat, masih lagi boleh beriadah, berbagai-bagai lagi. Tapi cuba orang muda-muda ni mengantuk, hilang mudanya itu. Orang sihat pun, berbanding dengan orang yang terlantar di hospital, orang sihat ialah mereka lebih cergas lagi. Tapi sekali dia mengantuk, hilang segala sihatnya itu. Mengantuk ini lebih gagah daripada kita. Orang tanya lagi kepada Sayyidina Ali, ada tak yang lebih gagah lagi daripada mengantuk? Kata Sayyidina Ali, ada. Yang lebih gagah daripada mengantuk adalah duka cita, kemurungan, susah hati. Sebab itu kalau kita murung, susah hati, segala mengantuk yang kita rasakan akan hilang.
Bahkan asalnya tadi kita dah nak tidur sangat-sangat. Jadi hilang rasa tidur itu bila sekali kita sudah susah hati ataupun kemurungan. Contoh, saudara-saudari dapat tahu positif COVID-19. Na'udzubillah. Apa jadi? Padahal tadi kita dah nak tidur sangat-sangat, tapi disebabkan jadi runsing, susah hati, terus tak boleh tidur. Ada orang 3 hari tak tidur, mata merah macam bela hantu raya. Tapi tiba-tiba dapat tahu PKP sambung balik. Lockdown total pula dah. Hilang ngantuknya. Terus mikir macam mana kedai barang dah beli, bahan-bahan mentah dah beli, bayangkan kedai nak buka. Hilang segala mengantuk dek kerana kebimbangan, susah hati dan kemurungan. Kalau saudara-saudari kita nak tahu kita ini berada pada tahap kemurungan ataupun tidak, ada beberapa soalan yang boleh kita jawab secara jujur. Pertama, cuba kita bertanya kepada diri kita sendiri, adakah kita merasa sedih setiap hari dalam tempoh 2 minggu ini? Mana within 2 weeks, adakah kita hampir tiap hari merasa sedih? Yang kedua, soalan kita tanyakan, adakah kita sudah mula hilang minat terhadap perkara-perkara yang selama ini kita gemari? Kita suka kayuh basikal, kita dah tak suka. Kita suka menebas, membakar daun-daun waktu petang, kita dah mula tak suka. Kita suka menonton Netflix, tonton macam-macam siri-siri yang kita tonton. Tapi sekarang kita dah tak minat lagi. Kita suka beriadah misalnya, kita dah tak suka melakukan perkara-perkara itu lagi. Adakah itu sedang berlaku pada kita? Yang ketiga, adakah kita sekarang makin kurang selera nak makan? Ataupun sebaliknya, makin berselera pula nak makan? Yang keempat, adakah kita mula ditimpa rasa bersalah yang terlampau ataupun melampau-lampau rasa guilty kepada benda-benda tertentu? Yang kelima, adakah kita sekarang makin payah nak tidur? Ataupun kita sekarang ni makin lagi mudah sangat nak tidur? Letak kepala tidur, menyandar tidur, dekat traffic light tidur. Dia payah tidur satu hal, terlampau mudah nak tidur pun satu hal juga. Yang keenam, adakah kita sudah mula hilang tumpuan dan sukar untuk membuat keputusan? Artinya, dulu benda-benda yang melibatkan, benda simple kita boleh buat keputusan, tapi sekarang ni dah makin payah nak buat keputusan. Yang ketujuh, adakah pergerakan kita semakin lama semakin lambat? Ataupun pemikiran kita semakin hari semakin lembab? Yang ke-8, adakah kita sudah mula cepat penat? Yang ke-9, adakah kita pernah terfikir baik mati sajalah berbanding hidup? Saudara-saudari sekalian, ini adalah antara soalan-soalan yang kalau tak betul cara menjawabnya, kita ada kemungkinan sedang berada pada fasa kemurungan. Murung. Kenapa kita boleh jadi murung? Scientifically, orang sains mengatakan, ni pendapat orang sains, kemurungan ni adalah kerana ketidakseimbangan dua bahan kimia dalam otak dan juga dalam badan kita, iaitu serotonin dan noradrenalin. Dua perkara ni. Serotonin ni dia sejenis bahan kimia yang wujud dalam sistem saraf pusat kita. Yang mana apabila perubahan paras serotonin dalam otak ini berubah, maka dia boleh mengubah mood kita. Ini pandangan daripada orang sains. Tapi secara umumnya, kemurungan ini adalah kerana kesedihan. Dan mana ada manusia dalam dunia ini yang tidak bersedih? Daripada zaman Nabi SAW sampailah kiamat pun akan sentiasa ada orang yang sedih yang boleh membawa kepada kemurungan. Sebab itu kajian yang pernah dibuat adalah dianggarkan 30% daripada golongan orang dewasa di negara kita menghidap kemurungan ni sekali ataupun lebih daripada sekali sepanjang hidupnya. Sama ada dia sedar ataupun tidak. Cuma berdasarkan statistik kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan pada tahun 2019, hampir 500,000 penduduk di negara kita mengalami kemurungan yang merangkumi 2.3% daripada rakyat negara ini berusia 16 tahun ke atas yang ada kemungkinan menghadapi masalah kesihatan mental. Bayangkan Kementerian Kesihatan dia ada buka talian, befrienders lah, macam untuk dia panggil talian bantuan sokongan psikososial untuk orang yang ada problem, ada masalah nak mengadu, tempat nak mengadu.
Rekod mereka menunjukkan mereka terima sebanyak 122,328 panggilan sejak pada 1 Januari sampai 18 Jun tahun 2021, makna pertengahan tahun ini, yang membabitkan panggilan-panggilan daripada orang yang sedang bersedih susah hati. Kebiasaannya kerana masalah kehilangan kerja, hilang sumber pendapatan, hilang tempat bergantung, masalah tekanan, masalah rumah tangga, masalah work from home dan pelbagai lagi. Maka kesemua kesedihan dan masalah ini membawa kepada satu kemurungan. Bahkan di zaman Nabi SAW pun pernah ada sahabat yang sedih, stres dan murung. Ada satu riwayat, satu hari Nabi SAW terserempak dengan Abu Umamah duduk dalam masjid beriktikaf. Yang mana dia beriktikaf bukan pada masanya, iaitu masa bekerja. Maka kata Nabi, "Ya Aba Umamata, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salah." Wahai Abu Umamah, kenapa kamu duduk dalam masjid pada waktu yang bukan waktu semayang? Maknanya mungkin dia duduk pukul 9 pagi, 10 pagi. Lantas dijawab oleh Abu Umamah, "Humumun lazimatni waduyun ya Rasulullah." Saya sedang gelisah, susah hati. Saya tengah pening ya Rasulullah. Apa hal? Duyun. Saya banyak hutang ya Rasulullah. Pening kepala. Pendapatan kurang, hutang banyak. Komitmen bulanan tinggi. Macam mana gaya ya Rasulullah? Dia pun masalah. Lantas kata Nabi, "Afala u'allimuka kalaman. Idza anta qultahu azhaballahu azza wa jalla hammaka wa qada anka dainaka." Maukah kamu aku ajarkan satu bacaan yang berbentuk doa, yang kalau kamu amalkan, nescaya Allah akan hapuskan segala kegelisahanmu, kemurunganmu, kesedihanmu, dan Allah akan bantu untuk mempermudahkan atau melunaskan hutang-hutangmu. Maka dijawab oleh Abu Umamah, "Bala ya Rasulullah, of course, saya hendak ya Rasulullah." Maka jawab Nabi mudah saja, "Idza asbahta wa idza amsaita." Kalau kamu pada waktu pagi dan pada waktu petang, bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, Nabi mengajarkan, ya Allah, saya berlindung padamu daripada rasa gelisah dan sedih. Saya berlindung padamu daripada rasa lemah dan malas. Saya berlindung kepadamu daripada rasa takut dan juga bakhil. Saya berlindung kepadamu daripada dibelit oleh hutang, ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan daripada tekanan manusia ataupun terlalu termakan budi dengan orang. Ini doa masyhur, saudara-saudari kalau tak sempat salin boleh Google saja, boleh tengok doa ini. Masyhur doa ini. Dipendekkan cerita, Abu Umamah pun mengamalkan bacaan ini, maka kata dia, fa fa'altu dzalika fa azhaballahu hammi wa qada anni daini. Saya amalkan, saya lakukan apa yang Nabi ajar, baca waktu pagi, baca waktu petang. Allah hilangkan segala kemurungan, kegelisahan saya, dan Allah mudahkan urusan pembayaran hutang-hutang saya. Ini hadis riwayat Abu Daud, dimasukkan dalam kitab As-Salah bab fil isti'adzah. Jadi doa ini kalau saudara-saudari nak amalkan, senang saja. Amalkan maksurat. Maksurat ini bagus, telah pun disusun oleh para ulama. Dia boleh dibacakan waktu pagi lepas pada kita sembahyang subuh, ataupun waktu asar. Lepas asar, kita habis sembahyang asar, kita bacakan. Ada dia buat susunan, dan dalam itu ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal sampai habis. Min hammi wa hazan sampai habis. Maka saudara-saudari sekalian, kita kena mengakui bahawa kesedihan, kebimbangan, susah hati telah menyebabkan kita semakin hari semakin murung dalam kehidupan. Sementara lagi munculnya COVID-19 ini. Saya sering mengatakan dan sering melihat bahawa COVID-19 ini, dia tidak membunuh fizikal manusia, tetapi dia lebih membunuh mental manusia. COVID-19 ini benar-benar telah menikam kita dari sudut psikologi.
Kesan psikologi akibat daripada pandemik ini begitu banyak. Pertama, kesan psikologi kerana terlalu kerap sangat kita diminta untuk buat saringan. Itu kesan psikologi. Kesan psikologi. Sebab itu bagi kita yang duduk di masjid ini, bila ada orang membandingkan mengapakah pesawat yang membawa pelancong dalam bubble travel itu boleh rapat, yalah, padahal Grab sebelumnya itu tak boleh berdua. Suami isteri 2 Grab sampai dalam flight boleh sekali. Diberikan alasan kenapa flight tu boleh rapat tetapi masjid kita masih lagi jarak-jarak. Jadi ada yang mengatakan bahawa you boleh nak rapat di masjid sebagaimana rapat dalam flight. You kena ikut cara SOP naik flight lah. SOP naik pesawat, semua penumpang diminta swab test. Artinya buat saringan. Jadi kalau masjid berminat untuk buat rapat, minta jemaah untuk buat saringan semua. Mana nak masuk masjid, hari Jumaat semua buat swab test. Sudah pasti kalau ada, ini bukan kita kata, ini hanya cadangan-cadangan daripada beberapa pihak. Kalau betul nak masuk masjid kena buat saringan, akan memberi kesan psikologi. Bukan sekadar pada jemaah, pada kami juga yang duduk di masjid ini. Bayangkanlah kalau benda ini berlaku. Tuan-tuan, kerap buat saringan ni sebenarnya memberi kesan psikologi. Terutama kalau kita yang terlibat dengan majlis-majlis rasmi. Bila terlibat dalam majlis rasmi, ada orang besar-besar nak datang. Kami semua kena buat saringan. Korek hidung, korek hidung, korek hidung. Tak ada masalah. Tapi kalau terlampau kerap, dia memberi kesan psikologi. Apabila ada pula peraturan-peraturan baru nak naik kapal terbang ke, nak naik pesawat ke, nak naik kenderaan awam ke, mesti mau korek hidung sebagainya. Sedikit sebanyak percayalah dia memberi kesan psikologi. Tak ada orang yang hari-hari, saya ingat ada kenalan saya 70 kali dia melakukan swab test. Kerana ialah terlibat sebagai orang yang berurusan dengan VVIP. Bayang 70 kali. Luar biasa sekali. Ada kesan psikologinya. Ada orang kata boleh guna alat yang ludah-ludah boleh tengok berapa line. Ialah tak semua premis ataupun majlis menerima, majlis-majlis rasmi yang menerima peralatan itu setakat ini. Ada kesan psikologi. Yang kedua, saya melihat ada kesan psikologi bila seseorang itu disahkan disahkan positif COVID-19. Memang ada kesan psikologi. Ada beberapa kenalan kita yang kita tengok bila mereka ni asalnya orang ceria, tapi tiba-tiba didapati disahkan positif COVID-19, nampak mereka down. Jadi lebih pendiam. Bahkan mereka bila keluar daripada PKRC selepas daripada kuarantin itu, kita tengok mereka ada pula masalah post-stress traumatic disorder ataupun PSTD. PSTD ni trauma terhadap persepsi, pandangan, penerimaan orang ramai. Mana lepas keluar PKRC, orang pun macam jaga jarak tu jadi makin jauh pula dengan dia. Patutnya 1 meter, 1,5 tu dah okey dah. Tapi jadi 3 meter pula dah. Seolah-olah dia bawa penyakit yang boleh, dia masih bawa penyakit. Bayangkan kalau benda tu berlaku pada kita. Kita rasa tertekan. Jumpa saudara mara misalnya, orang jaga jarak luar biasa. Padahal kita dah kena positif ni dah lama dah. Kesian. Kesan psikologi. Betul juga kesan psikologi yang ditampung dan ditanggung oleh orang-orang yang kuarantin ini. Sama ada di PKRC ataupun home surveillance, ataupun orang yang tak pasal-pasal jadi CC2, CC2, close contact yang kedua. Close contact 1 tu okey lah, close contact 2. Kesian. Kadang bukan salah dia pun, anak jiran datang bermain di rumah dia, bermain dengan anak dia, dia tak tahu apa-apa. Tiba-tiba jiran beritahu, minta maaf, bang, saya satu keluarga positif. Anak yang datang semalam bermain, demam, bergejala, bawa pergi klinik, swab test, positif. Saya keluarga semua positif. Jadi anak abang jadi CC1. Abang pula jadi CC2. Kita pun kenalah bawa anak. Banyak urusan tetangga bawa anak pergi swab test. Kita pun swab test pakai gelang. 3 hari. Memberi kesan psikologi. Tuan-tuan tak pernah kena, tuan-tuan tak tahu. Bukan sebab masalah sakit tu. Proses itu pun sudah mendatangkan kesan psikologi pada kita. Bayangkanlah, kerja kita 2 minggu jadi tertangguh disebabkan COVID-19 ini.
Bukan kita kena pun, kerana jadi close contact yang kedua dan sebagainya. Begitu juga kesan psikologi akibat daripada infodemic. Bukan information, infodemic. Info-info tentang pandemik ni yang terlalu membuak-buak sampai kita jadi begitu paranoid dengan kehidupan. Ini juga memberi kesan psikologi. Dan sekarang ni saya melihat kesan psikologi ni kena sindir. Kena sindir dengan kawan-kawan kita yang tak ambil vaksin. Apabila keluar satu berita tentang ada pula dos yang ketiga. Jadi sudah pasti rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang tak vaksin ni akan sindir, bahasa orang Pantai Timur, menganjing lah. Dia kata lepas ni PhD lah, bab-bab 2 dos, 3 dos ni. Sebab dulu orang dah sebut dah, awak ambil 2 dos, dapat CJ vaksinasi, CJ. Nanti ambil dos ketiga, dapat diploma pula. Lepas ketiga ada dos keempat, dapat master ataupun advance diploma. Dos keempat esok dapat ijazah. Dos kelima esok dapat master. Dos keenam esok dapat PhD. Kita cocok lepas 3-4 dah ni. Ada kesan psikologi juga bila kena menganjing sokmo. Ni dengan menganjing dengan orang yang tak cocok lah. Bagi orang yang tak boleh, yang tak mengambil cocok dos ni pula, pun sama juga. Dia pun ada kesan psikologi juga. Mau tidak ada kesan psikologi. Premis tertentu tak boleh masuk. Pengangkutan awam tak boleh guna. Walaupun mereka hantar memorandum ke, minta kerajaan campur tangan ke tentang hak kebebasan dan sebagainya. Tapi dari segi peraturan antarabangsa, contohnya nak buat haji, umrah dan sebagainya lagi, semuanya sangat mementingkan kepada dos yang lengkap. Ada kesan psikologi tak? Ada. Yang mendaftar haji saja berapa ramai yang tak dapat pergi selama 2 tahun, dan mereka ini katalah nama naik untuk tahun depan. Tiba-tiba kerajaan Saudi kata syarat you mesti 2 dos. Bayangkanlah, selama ni dia tak nak cocok atas prinsip-prinsip tertentu dan sebagainya. Ada kesan psikologi? Sangat ada kesan psikologi. Sebab itu saudara-saudari sekalian, kalau kita nak berceritakan tentang kemurungan dek kerana COVID-19 ini, memang banyak. Sebab itulah, orang yang murung ini, dia ada rawatan dia. Kalau tak dirawat, dia boleh membawa kepada bunuh diri. Sebab itu nak merawat kemurungan ini, kalau orang perubatan, dia gunakan farmakoterapi. Farmakoterapi ini, ubat-ubat anti kemurungan. Ada orang dah kena start makan ubat dah. Kita berdoa pada Allah tak sampai tahap macam itulah. Ada orang dia kena jalani terapi psikologikal. Ada orang kena jalani terapi kognitif. Ada orang kena jalani terapi berkumpulan. Dia kena duduk dengan satu kumpulan yang sama masalah macam dia. Dan ada orang yang lebih teruk lagi kena jalani terapi electroconvulsive, ECT, formerly known as electroshock. Sampai kena gunakan cara electroshock nak hilangkan dia punya kemurungan. Saya ingin berkongsi pada malam ini. Kemurungan ini ialah yang makan ubat, yang sedang menjalani terapi, silakan. Tetapi izinkan saya berkongsi satu ubat yang diajarkan oleh para ulama. Yang mana kaedah ini diperkenalkan oleh Sunan Bonang. Siapa Sunan Bonang? Sunan Bonang ni bukan kaleng-kaleng ulama. Dia adalah salah seorang daripada Wali Songo. Sunan Bonang ni ada yang mengatakan dia ni orang Cina, orang Tionghoa. Sebab ayahnya Sunan Ampel. Dia anak pada Sunan Ampel. Sunan Ampel itu sendiri asal daripada Champa, Vietnam Selatan. Nama asalnya Bong Sui Ho. Ini ada pandangan, ada orang yang tak setuju, ada yang setuju. Macam perbahasan Hang Tuah lah sampai kiamat. Tak pernah habis Hang Tuah ni siapa. Bong Sui Ho, dia nama bangsawan dipanggil Raden Rahmat. Tapi masyarakat di Tanah Jawa kenal dia dengan Sunan Ampel. Dia ada beberapa isteri dan ada ramai anak. Antara anaknya yang terkenal Sunan Derajat dan juga Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang ni katanya dia nama daripada bahasa orang Cina lah, Bon Ang. Bon tu maknanya buku tebal, Ang maknanya merah. Maknanya Quran yang dibalut dengan kain merah. Quran lah. Jadi ada yang itu satu pendapat lah, tapi ada yang lebih masyhur Sunan Bonang tu kerana dia ni
handal bermain alat bonang ataupun kromong. Bonang ataupun kromong ni dia ada 12 gong kecil dalam permainan gamelan itu. Jadi dia memang handal betul dengan permainan bonang itu. Allahualam, kita taklah membahaskan siapa Sunan Bonang ni. Tapi Sunan Bonang ini dia pernah mengajarkan satu ajaran ataupun nasihat untuk kita nak mengubat hati yang sedang berduka lara. Dia Wali Songo dulu, mereka selalu buat tembang. Tembang ini ataupun syair-syair, lagu-lagu untuk nak mendidik masyarakat. Jadi saya kira tidak keterlaluan kalau kita kongsikan tembang daripada Sunan Bonang ini untuk kita menjadi salah satu daripada ikhtiar nak mengubat hati kita yang sedang duka lara. Nasihat beliau ini dinamakan sebagai Tombok Hati. Dan ada lagu-lagunya untuk Tombok Hati ni. Izinkan saya untuk nak mengumandangkan sedikit nasihat daripada Sunan Bonang. Kata beliau, Tombok hati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindo salat wengi lakanono, kaping 3 wong kang soleh kumpulono, kaping 4 kudu utang kang luwe, kaping 5 zikir wengi engkang suwe, salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Apa artinya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Baik. Yang pertama kata dia, ini ikhtiar lah ya, ikhtiar. Nombor 1 untuk mengubat hati adalah kaping pisan maca Quran lan maknane. Pertama sekali kata dia, bacalah Quran. Tapi baca jangan sekadar baca, berlagu-lagu, bertaranum. Itu bagus, dapat pahala. Tetapi yang kita mahu adalah lan maknane, merenungkan maknanya. Baik orang kalau baca Quran, kalau betul-betul dia merenung makna, dia akan merasakan bahawa Allah sedang berbicara dengan dia. Dia rasakan betul kalau dia renungkan makna. Contoh, kita sedang serabut, banyak masalah, bisnes tak jalan, PDPR, serabut sungguh duduk di rumah. Ni tegang leher semua ni. Tapi cuba kita baca ketika kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapalah zaman aku ni aku diuji ya Allah? Kenapa aku diuji? Kenapa banyak sangat menimpa aku satu persatu, tak mampu aku nak menanggung ya Allah. Kita merayu pada Allah. Cuba kita buka surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah Ta'ala bertanya dan bercerita pada kita. Adakah engkau mengira bahawa aku akan biarkan saja engkau mengaku engkau beriman dan percaya pada aku dalam keadaan aku tidak menguji kamu? Sesungguhnya aku telah menguji orang-orang sebelum kamu. Dan aku lebih kenal siapa yang betul dan siapa yang dusta. Surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Artinya saudara, di saat kita bertanya, ya Allah, why me? Why me? Why now? Tuhan bertanya pula kepada kita, why not? Kenapa tidak? Begitu juga kita bertanya, ya Allah, bilalah nak dapat naik pangkat ni ya Allah. Aku ni dah bertahun-tahun mangku 48, 52 pun tak merasa lagi ya Allah.
Orang lain mencanak-canak naik 54 menuju sasi bagai-bagai. Ya Allah, apa nak jadi? Ya Allah, kenapa aku tak dapat? Ya Allah. Kita mengeluh kerana tak dapat apa yang kita idam-idamkan. Allah menjawab dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tak suka sesuatu padahal dia baik untuk kamu. Boleh jadi pula kamu terlampau suka pada sesuatu padahal dia tidak baik kepada kamu. Ingatlah, aku lebih tahu, mu tak tahu gapo-gapo. Mu tak tahu gapo satu. Wa antum la ta'lamun. Engkau tidak tahu apa-apa. Aku lebih tahu, kata Allah Ta'ala. Itu. Kalau kita renungkan Quran, kita merasakan betul dengan Quran itu atau Allah Ta'ala sedang bercakap dengan kita. Ketika kita bertanya dalam keadaan pandemik ini, Ya Allah, kenapa berat sangat ujian kali ini, Ya Allah? Berat sungguh ujian pada aku ini, Ya Allah, tak mampu aku nak menanggungnya. Rujuk surah Al-Baqarah ayat 286. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku takkan bebankan kepada seseorang sesuatu bebanan, melainkan dia sanggup menanggung beban itu. Maknanya jangan kau salahkan Tuhan ketika ditimpa masalah. Kerana kemampuan kita menanggung itulah menyebabkan Tuhan memberikan masalah itu kepada kita. Ketika kita kecewa, rasa tak boleh bangkit lagi daripada kekecewaan, Allah Ta'ala memberikan motivasi kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 139. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَلَا تَهِنُوا. Jangan rasa terhina. Jangan kau rasa maruah kau terhina. وَلَا تَحْزَنُوا. Jangan sedih. Don't worry. Jangan sedih. Jangan duka cita. Jangan murung. Wa antumul a'launa. Engkau masih tinggi. Kau masih kedudukan yang tinggi. Syaratnya, in kuntum mu'minin. Syaratnya engkau percaya kepada aku, kata Allah. Surah Ali Imran ayat 139. Banyak lagi ayat-ayat dalam Quran. Surah Yusuf, dalam surah Ali Imran ayat 209. Banyak lagi ayat-ayat lain yang semuanya ketika kita mengeluh, ketika kita merasa hidup sudah tidak ada harapan, tapi Allah Ta'ala memberi satu persatu ayat kepada kita. Sebab itu, moco Quran lan makna ni. Mestilah selalu baca Quran berserta maknanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Sunan Bonang, kaping pindo solat wengi lah kanono. Katanya kalau rasa hati tu sedang berduka, banyakkan semayang malam. Mungkin bagi setengah daripada saudara-saudari semayang malam ni kita bayangkan semayang isyak. Tak. Semayang qiyamul lail. Tahajud, semayang tasbih, semayang taubat dan berbagai semayang yang lain. Termasuklah kalau kita di Nusantara ni semayang hajat. Jadi jangan lupa untuk semayang tengah malam. Mana lepas pada masuk tengah malam, semayanglah. Mungkin susah peringkat awal ini, tapi boleh kunci jam. Dan kalau boleh kunci jam tengok bola sepak pukul 3 pagi, apa masalah untuk kunci jam sedikit untuk bangun semayang malam. Jangan buat tiap-tiap malam, sebulan sekali lah peringkat awal ini. Nanti buatlah ikut kemampuan kita. Witir kalau boleh jangan tinggal. Ini semua kalau dapat dibuat, boleh menjadikan kita ini hilang masalah. Sebab itu selalu analogi saya buat, kalau nak minta tolong dengan Allah, kena selalu telefon Allah Ta'ala. Berapa nombor telefonnya? 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Mesti hari-hari dial nombor ini. Tapi kadang nombor ini, dia nombor hotline. Artinya satu dunia pakai. Bukan saudara-saudari je yang minta tolong guna line ini. Jadi Allah Ta'ala buka satu lagi line namanya direct line. Masa bila kita boleh gunakan direct line ini? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Direct line tengah malam kerana kadar murah di luar waktu puncak. Kalau siang 3 sen seminit, malam 3 minit 10 sen. Kenapa murah? Kerana orang tidur, kita seorang guna line ini. Apa nombornya? 222-22223. Wa minal laili fatahajjat bih. Nun di kenangan malam, kamu bangun bertahajud pada aku. Mesti mau tahajud.
Yang ketiga, kita ringkas-ringkaskan kata Sunan Bonang, kaping telu orang soleh kumpulono. Kalau hati sedang berduka cita, banyak-banyaklah berkumpul dengan orang-orang soleh, kerana orang-orang soleh ni boleh menggilapkan hati kita. Kata Fudail bin Iyad dalam kitab Siyar A'lam an-Nubala, nazarul mu'min ilal mu'min yajlul qalbah. Pandangan kita kepada orang yang beriman akan boleh menggilapkan hati. Boleh kita menjadi kilat lagi hati kita. Sebab itu para ulama dulu, kata Abdullah bin Mubarak, kami kalau rasa down ataupun rasa dah malas nak beribadat, kami pandang kepada Fudail bin Iyad, kami akan semangat balik nak beribadah. Jadi pada saudara-saudari, kalau nak semangat ibadat dan sebagainya, jangan lupa datang masjid. Kita dah banyak negeri yang dah masuk fasa 3, fasa 2 pun boleh pergi masjid. Tengok suasana masjid, ramai orang soleh, akan beri semangat. Yang keempat, kaping papat kudu wetang kang luwe. Banyakkan berpuasa, kerana puasa itu revolusi hati. Puasa itu menggulingkan kerajaan tirani dan nafsu dalam diri. Kerana puasa ini as-saum bil makna al-imsak. Maknanya dia break, menahan. Jadi hidup kalau tak ada break, kita tak boleh laju sangat, nanti bahaya. Bawa kereta 300 km sejam, kalau tak ada break, tak ada guna. Break ni mustahak. Sebab itu puasa ni Senin Khamis ataupun kita mampu puasa ikut kemampuan kita, boleh mengurangkan sedikit rasa duka cita dalam hati. Dan yang kelima, kaping 5, zikir wenging kang suwe. Banyakkan berzikir pada waktu malam. Kalau ikut pesanan daripada Abu Zakaria Ar-Razi, beliau juga pernah menyampaikan pesanan yang sama. Dawa'ul qalbi khamsatul asya, qira'atul Quran bitafakkari, wa khala'ul batni wa qiyamul laili, wa tadarra'u inda sahri, wa mujalasatus salihin. Ubat kepada penyakit hati ada 5. Baca Quran dengan merenungkan maknanya, berpuasa. Yang ketiga, sembahyang malam. Yang keempat, minta ampun kepada Allah indas sahar, pada waktu sahur. Dia berbeza. Malam lain, sahur lain. Waktu sahur ni waktu yang tenang. Ini 5 perkara yang dipesankan oleh Sunan Bonang. Sebagai yang terakhir, ada satu pesanan juga yang pernah diberikan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibn Mas'ud, kalau hati kamu sudah tidak tenang, selalu duka cita, duka lara, selalu kemurungan, maka kunjungilah 3 macam tempat ataupun 3 lokasi sering-sering kita berkunjung. Pertama, ke tempat orang membaca Quran. Nampak ada tempat orang baca Quran? Join. Sama ada kita membaca atau kita mendengar. Membaca Quran ini, majlis mungkin tak ada, dah sekarang berkumpul, tapi dalam YouTube ada, selalu dengar Quran. Yang kedua, pergilah ke tempat pengajian yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Sekarang ni pun tempat pengajian banyak yang tak buka. YouTube ada, selalu tengok pengajian. Nak tengok orang buat hiburan apa, itu masing-masing. Tetapi pengajian mesti mau ikut untuk hati kita, makanan hati. Dan yang ketiga, kata dia, carilah tempat yang sunyi ataupun waktu yang sunyi supaya kita dapat berkhalwat. Berkhalwat bukan benda tak elok. Maknanya kita dapat bermunajat, bermanja pada Allah, berdoa pada Allah. Biasanya di tengah malam. Maka kata Ibn Mas'ud, kalau kita dah buat 3 perkara ini, tapi hati kita masih lagi belum terubat, maka doalah kepada Allah supaya Allah berikan hati yang lain. Sebab hati yang ada dalam diri kita itu sekarang bukan lagi hati kita. Kalau dah buat 3 perkara ini. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Saya kira sekadar itu sembang-sembang kita pada kesempatan kali ini. Sebelum berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati oleh ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sairul biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadhha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa' anna kulla ta'bin syadid waqfina minal haddi wal hadid wal maradi syadid waqshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Tahassanna bidhil izzati wa antasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif an wilayah Pahang Darul Ma'mur wa Malaysia wa sa'iril biladil muslimin hadzal waba wa qina syarrid da' wa najjina min jami'in anwa'il bala.
bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.